Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu 'amman tasha'. Allahumma fasrifhu 'anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dararina wa biladina wa biladil muslimin wahfadna mimma nakhafu wa nahdhar fa anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin yang kita berhenti seketika sebulan pun lebih kurang. PKPD nak kawasan PKPD bukan, dia ditutup nah, diarahkan masjid dan surau yang berada di kawasan high tech ni diarahkan untuk tutup, tapi bukan PKPD kan. Yang PKPD tu kalau sekarang ni Kota Start lah. Ya, sebelum ni Aman Jaya, masih lagi ada kawasan di Aman Jaya tu disambungkan lagi 2 minggu sebulan. Kadang orang suka PKPD ni biasa cuti tapi tak berapa kurang yang tak suka cemun kan. Dia kalau PKP dulu tak pomo tak boleh, semua dihalang belakang, nak antara negeri halang. Tak apa, ada pemain musim tu. Oh ni dia ya. PKPD dia ada kawasan tu lah. Nak keluar dari kawasan tu dia jadi macam tak ketahuan pula kan. Cuti tu cutilah, tapi bukan kalau cuti betul kita boleh berjalan mana, melancong mana, duduk hotel mana, hidup rumah tu. Kemudian bahan mentah pun dikatakan jadi payah sikit. Tak apalah. Maknanya masing-masing ada ujian ya. Dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala mempertingkatkan ya, hamba itu, nak mengangkat hamba ya. Dengan ujian juga Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan ya dosa-dosa hamba. Kita ni sebagai hamba pertama perlu berserah kepada Allah ya, bertawakal kepada Allah ya, setelah kita berusaha dengan mematuhi SOP ya. Itu yang kita sebut dalam pengajian kita juga, kita sebut dalam kitab ni juga disebutkan perkara ittirari dan ikhtiari. Itu dua yang berlawanan. Ittirari ni tergagah. Maksud tak ada, boleh kita elaklah. Lagu mana pun kita buat kerana Allah berkehendak begitu. Perkara ikhtiari ni kita disuruh untuk berusaha ya. Lagu mana pun kita kena berusaha kerana ke depan kita tidak tahu. Jadi usahalah, usaha bagaimana itulah mematuhi SOP suruh tutup, kita tutuplah, bayar di rumah kan.
SOP pakai face mask, pakailah kita face mask. Kan? Walaupun boleh jadi tidak selesa. Tapi kerana kita dah lama dah ni PKP dah. Jadi biasa dah, tak ada orang tak biasa pakai face mask ni. Dah jadi biasa dah tu. Baik tu kita tengok dulu kita sebelum PKP ni, dulu pakai mendalah ni kita tengok misi doktor di hospital tengok, oi, boleh dia pakai, tak lemah. Tu pasal dia biasa dah, tak lemah. Kita awal dulu rasa apa ni sebab kata hidung lah mana. Lama-lama okey dah. Cuma ni kita buka lah pasal nak cakap lagi dia jadi tak apa syok. Pasal jauh tak apa. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung kembali pada muka surat yang ke-202. Masih lagi dalam tajuk mukjizat. Mukjizat para anbiya wal mursalin. Cuma kita dah masuk perbahasan atau perbincangan mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, bulan lepas lah. Iaitulah mukjizat agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quran. Cuma kita akan sambung pada bahagian iaitu mukjizat agung Al-Quran ini adalah dinamakan mukjizat maknawi. Kemudian kita akan sambung mukjizat Allahumma salli Muhammad hissi, yang nampak yang nampak mata kepala, perkara pelik. Baik, kita sambung muka surat 202. Okey, iaitu pada dan setengah daripada mukjizatnya. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin amin Allahumma amin. Dan setengah daripada mukjizatnya, terpancar-pancar air antara anak jarinya seperti barang yang diriwayatkan oleh Syaikhan daripada Sayyiduna Jabir. Berkata ia, telah dahaga manusia pada hari Hudaibiyah dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara hadapannya timba air daripada kulit yang mengambil air sembahyang daripadanya. Timba air yang buat daripada kulit. Baik. Yang mana timba air itu di waktu tadah apa nama nak buat sembahyang, ambil air sembahyang. Kulit yang ia mengambil air sembahyang daripadanya, dan datang seorang manusia kepadanya dan hampir bahawa adalah mereka itu berteriak seperti kanak-kanak yang datang kepada ibunya. Datanglah manusia ni, ramailah disebut ni, segala manusia datang kepada Nabi, teriak seperti mana kanak-kanak datang kepada ibunya. Dan sebenarnya telah hampir bagi menangis, mana dekat nak menangis, hampir menangis. Maka sabdanya, apa hal kamu? Apa sebab kamu ni teriak ni? Maka sembah mereka itu, maka jawab mereka itu, ya Rasulullah, tiada pada kami air, barang yang kami mengambil air sembahyang. Barang yang kami mengambil air sembahyang dengan dia. Tak ada air nak ambil sembahyang. Yang ni mula jawab, tak ada air nak ambil air sembahyang. Kan? Mana letak utama dia adalah ibadat. Dalam air ni letak utama nak sembahyang, nak ibadat. Dalam air ni banyak ni, kena tekak air. Kadang kerana kita tekak ni kita pun lupa dah tu, dahaga air kita pun minum lah. Dia rasa alhamdulillah lah. Tu. Jadi tak ada air, jadi tak boleh nak ambil air sembahyang lah. Gitu. Baik. Sebenarnya di samping itu hak utamanya nak sebutnya, tak ada nak boleh minum lah, tapi para sahabat ni dia letak titik utama tu pada ibadat. Tu lebihnya para sahabat tu banding kita hak nombor 2 lagi ni. Dan barang yang kami minum dengan dia. Kita minum kalau kita dahaga betul lah. Nak minum, tak ada kami boleh minum air dahaga ni. Kan? Sehari tak minum air. Parah juga sehari tak minum air kan. Kita pagi nak minum dah teh tarik kan.
Sehari daripada pagi tak minum air, malam sampai malam tak minum. Makan boleh makan, dari tercekik tak boleh. Air lebih penting daripada makan, kan? Kalau air tak minum lama banyak hari, dia boleh bertahan. Air ni lama tak minum air, lagu mana nak sebut lah. Boleh bertahan tak makan lama lagi daripada air. Gitu. Air ni pasal dia ni lah dalam badan kita air. Hidup boleh panggil apa? Tak sampai sehari pun tak minum air, boleh rebah, dehidrasi dia panggil apa kan? Hak masa panas dulu. El Nino. Nak sebut apa ya? El Nino ke? La Nino. El Nino hak musim kemarau tu, kering. Siapa kan dia boleh jadi kurang air, boleh rebah. Boleh bawa kepada mati. Memang semua boleh mati belaka kerana Allah berkehendak nak mati. Itu iktikad kita, mana semua orang bila mana sampai masa mati belaka. Cuma ia dalam perencanaan Allah, dan suatu yang Allah tetapkan dalam kehidupan ni, jika diselidiki ada sebab musabab. Nak sebutnya apa? Setiap satu tu Allahumma salli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dengan begitu rapi. Dia tak ada mari ni tak ada. Tak tahulah dia mati sebab apa. Kan? Mari ni pula tak tahulah mati. Ada. Boleh jadi adalah perkara-perkara hak ni lah kita bicara ni. Qarikul adat. Qarikul adat ni yang mencari adat ni yang pelik. Makna nak cari dari sudut sebab musabab tu payahlah pasal perkara pelik. Nak cari sebab ke mana ni boleh tubik air, pacai air ikut jari. Ke mana boleh tubik air, mari mana air, bukan baik air. Contoh. Nak bagi sebab tu tak boleh lah. Pasal apa? Pasal khariqul adah, yang mencari adat yang Allah beri kepada hamba yang Allah pilih. Kalau para anbiya wal mursalin ni mukjizat. Kalau ni yang Allah beri kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dah habis lagi ni cerita ni. Pertama disebut kerana tak ada air yang boleh kami nak ambil air semayang. Yang kedua, tak ada air yang boleh kami nak minum dengan dia, melainkan barang yang antara dua tanganmu. Ni hak timba tadilah. Maka menghantar ia akan tangannya dalam timba itu. Maka tak ada nak buat timba ni gelas kecil dia. Masuk tangan ke dalam timba tu. Masuk tangan tu. Maka jadilah air menggelegak keluar daripada anak jarinya seperti mata air. Menggelegak keluar. Tu. Maka minum kami sekalian, dan kami mengambil air sembahyang. Pertama minumlah. Kemudian mengambil air sembahyang. Maka kata yang bertanya itu, betapa ada kamu? Katanya, jikalau ada 100,000, nescaya memadai akan kami, tapi adalah kami 1,500. Jadi nak sebut ke mana, kalau kata 100,000 pun air itu boleh nak cukup. Boleh mana banyak lah. Tetapi ada pada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkehendak kepada air ni sebanyak mana disebutkan di sini 1,500 orang. Jadi 1,500 orang ni boleh minum air tadi dan boleh ambil air sembahyang. Maka disebut betapa ada kamu, katanya jikalau ada 100,000 nescaya memadai akan kami. Mana 100,000, kalau kata ada 100,000 orang mari nak minum, mari nak ambil air sembahyang, cukup lah. Memadai, cukup. Kenapa? Ia mukjizat. Benarlah pelik, mari mana air? Ialah kerana Allah berkehendak mengeluarkan air dari jarinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar air pacuk seperti mata air, berlekok tubik. Baik, dan setengah daripadanya mengucap syahadah oleh biawak di hadapannya antara perhimpunan beberapa sahabat. Maka mari ini riwayatlah, mari sebut. Ada daripadanya mengucap syahadah oleh biawak.
Ni sebagai apa ni, mukjizat lah yang nampak. Ya. Biawak ni melafazkan syahadah. Penyaksian lah kan. Syahadah ni kan 2 kalimah syahadah. Penyaksian, kesaksian Nabi SAW adalah pesuruh Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu penyaksian apa itu kenabian Nabi SAW. Pelik tak? Pelik. Biawak. Dan setengah daripadanya, hak tu cerita pertama. Hak kedua, biawak ni kedua. Dan setengah daripadanya minta lepaskan oleh kijang daripada ikatan Arabi supaya menyusukan ia akan anaknya. Maka dilepaskan oleh Nabi. Kemudian maka kembali ia, maka disuruh ikat bagi orang Arabi itu. Kemudian ia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia, maka mengucap 2 kalimah syahadah ia sebab sukanya. Maka ni yang ketiga. Dan Arabi ni masuk Islam. Dan setengah daripadanya terbelah bulan di atas Jabal Qubais. Dan setengah daripadanya disuruhnya orang Badui menyuruh kayu. Inilah batang kurma tu. Pokok tu kan. Batang kayu ni, pokok kayu ni. Maka datang ia tercabut daripada akarnya. Mula-mula dia gerak mari tarik kau ni, cabut akar belah sini. Tarik kau ni, cabut akar belah sini. Lepas tu berjalan menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka datang gerak kepada Nabi dan memberi salam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya mengadu oleh unta kepadanya sebab sedikit makannya dan banyak kedanya. Ni unta mengadu. Unta mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit makan. Tuan air bagi makan sikit je. Tapi bagi kerja banyak. Siang kat unta. Nampak? Tak boleh. Kena bagi makan cukup dengan kerja dia. Yang ni kata upah kan. Upah tu kena bagi sesuai sepadan dengan hasil kerja dia. Ni kata pada binatang pun dikira. Binatang pun kira. Apalagi pada manusia. Ni kerja tak kira bagi upah sikit. Tu sial lah. Ni pun kerja tu sungguh kerja ni, tapi bagi makan sikit. Sial kat dia. Nak suruh usung tu, nak suruh akak ni. Akak lah, dia usung lah. Buh atas dia kan, nak gerak pergi mari. Bagi makan sikit je. Sial kat unta. Baik. Dan setengah daripadanya didoakannya atas Utbah, anak Abu Lahab, dengan sabdanya, Allahumma sallithu kalban min kilabik. Hai Tuhanku, kerasi olehmu akan Utbah itu, akan satu anjing daripada segala anjing engkau. Maka ditangkap akan dia oleh harimau. Anak Utbah, anak Abu Lahab ni ditekan harimau, makan harimau. Dan setengah daripadanya menghidupkan 2 anak Jabir yang sudah mati keduanya. Yang seorang disembelih oleh kakaknya dan satu disembelih oleh ibunya. Maka hidup keduanya seperti bangun daripada tidur. Dan setengah daripada mendoakan bagi seorang lelaki atau satu situ. Ni banyaklah ni kisah mukjizat hissi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mari riwayatlah. Kan? Disebut di sini menghidupkan 2 anak Jabir yang sudah mati. 2 orang. Seorang yang disebut di sini riwayat disembelih oleh kakaknya. Seorang lagi maknya. Baik, maka hidup keduanya seperti bangun daripada tidur. Tidak mustahil lah. Kerana Allah yang menghidupkan, ya, melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilah jalan. Yang menghidupkan Allah. Kalau kita baca kisah Bani Israel yang berlaku pembunuhan, kemudian Allah perintah antad bahu baqarah, sembelih lembu, kan, dia ambil bahagian daripada lembu. Faqul nadribuhu bi ba'dihha, maka pukullah kepada si mati tadi itu bi ba'dihha, bahagian daripada lembu. Ada 2 riwayat. Satu riwayat kata ekor lembu, satu lagi kata lidah lembu. Lidah pendek panjang. Panjang juga ia pakai dalam ni. Cuma hak luar ni hak nampak waktu dia panjang juga. Tapi kalau ekor panjang lagi. Ekor tu boleh nak libah.
Pukul tu bukan pukul macam nak libah. Nak hukum tak lah, supaya pukul. Kepada si mati dengan izin Allah, bangun si mati menceritakan. Ya. Jadi ekor ke lidah ke tu sebagai jalan ya. Bukan ekor tu yang menghidupkan dah. Jalan saja yang datangnya kehidupan itu daripada Allah. Allah yang menghidupkan. Allah berkehendak nak bagi hidup. Mudah ya bagi Allah. Seperti mana Nabi Ibrahim minta kepada Allah nak tengok bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Maka Allah tanya, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Ya, tidak yakin dengan bahawa Allah boleh hidup yang mati. Maka Nabi Ibrahim jawab, qala bala, bahkan aku yakin, walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi nak beri tenang dengan tengok. Maka Allah perintah, qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kamu ambil 4 ekor burung, arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik, kemudian sembelih dia, potong-potong dia. Fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian 4 ekor dipotong-potong tu dicerai-ceraikan dia tu, diletak pada bukit, pada beberapa bukit. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian seru kepada burung tu. Maka dengan izin Allah cantum balik. Potongan tadi tu, juzuk yang dipotong tadi tu bercantum. Jadi burung terbang balik. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah olehmu bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Baik. Itu antara yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah menghidupkan mati. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Baik, yang ni. Kemudian mana dah tadi? Kehidup keduanya. Dan setengah daripadanya mendoakan bagi seorang lelaki yang makan dengan tangan kirinya, maka sabdanya, makan olehmu dengan tangan kanan. Maka katanya, tiada kuasa aku memakan dengan dia. Maka sabdanya, tiada kuasa engkau, maka tiada kuasa ia mengangkatkan dia kepada mulutnya. Kemudian daripada itu, maka dia jawablah kan. Jawab tak boleh. Tak boleh nak puasa. Maknanya tak boleh nak buat dengan tangan kanan. Jadi tiada kuasa engkau, maka tiada kuasa ia mengangkatkan dia kepada mulutnya. Kemudian daripada tu tak boleh pula dengan tekuk tangan kiri, tak lihat kan? Tak ada kuasa. Makan ni tangan kanan. Melainkanlah memang tangan kanan tu tak boleh gerak. Maksud dalam maksud ni sini, maksudnya tiada kuasa ni boleh jadi orang yang bukan tak ada kuasa lah, dikata tak boleh nak angkat ni, yang stroke kan, lumpuh separuh badan dah, lumpuh tak boleh nak angkat nak mana. Ni dalam dikata boleh jadi kekok kan, orang hak kidal kan dia kekok, aku tak boleh tengah kanan macam kekok. Boleh pun dibiasakan boleh je. Dibiasakan boleh, tapi kerana ikut kekok tu kan. Kalau pun kita kata kidal lagu mana pun, ia makan tangan kiri ya, dah kanan juga, sebab walaupun kidal, ni pentingnya mak ayah lah kan, kidal tangan nulis pun kidal, pegang pun kidal, tapi bila makan tak boleh tangan kiri, pegang ni ketuk. Ni tak ada berkat makan tangan kanan. Hal lain-lain pun samalah juga. Dia pada tangan kanan ni. Cuma hak pada tangan kiri ni hak tak molek. Perkara hak nak buat tak molek lah. Istinja tangan kiri. Jangan terbalik. Makan tangan kiri. Istinja tangan kanan. Oh, ni pelik.
Tu pelik. Jadi sebenarnya di sana memanglah kita kata ada orang yang kidal tu, kita tak boleh nak kata pasal apa mu kidal, taklah pasal memang hari kidal sedunia pun ada kan. Hari kidal sedunia kan. Cuma selagi dia boleh buat yang kanan, dia yang kanan lah. Kalau makan memang kena kanan. Tak benar pun walaupun kidal dia tak boleh juga makan dengan tangan kiri. Dia kena suruh juga dengan tangan kanan juga. Selagi tangan kanan boleh bergerak lah, usahalah tangan kanan. Lain lah kita sebut contoh tadi, dah seteruk tak boleh gerak kan, nak usaha ke mana memang tak boleh dah. Tu dimaafkan. Orang ni kerana tak ada kuasa lah, arti kata tak, yalah tak kekok. Orang ni lagi senang, lagi dah biasa. Tak boleh. Orang ni kena ubah yang biasa. Yang biasa tu, biasa yang tidak boleh tu kena ubah lah. Baik. Jadi tangan kiri pun ada guna juga tadi kita sebut. Kanan ada, kiri ada. Dia tak boleh tukar-tukar. Hari ni tangan kanan, hari ni kita makan nasi tangan kanan. Esok tangan kiri pula, siang kot tangan kiri. Esok tukar pula. Hari ni kita tangan kanan makan, tangan kiri istinja. Esok tukar pula, siang dah tangan kiri, dia buat kerja potong molek ya. Tak boleh, pasal ada ketetapan gitu. Dia punya hukumnya gitu. Tak ada kesian lah. Pasal tangan, bukan orang, letak orang tak boleh ya. Pasal bila letak dia orang, kita Allah mesti nak menghina lah pula, tak boleh. Ni di tangan kita, dua-dua tangan kita ni. Kan? Dua-dua tangan kita, ini kata fungsi. Di tangan kanan ada fungsi, tangan kiri ada fungsi dia. Dari sudut hukum dia tu. Kemudian dan setengah daripadanya memberi berkat pada makanan yang sedikit hingga memakan cukup bagi orang yang lebih daripada 1000, dan makanannya kurang daripada segantang. Tadi air sikit, banyak kan jadi Allah beri jadi banyak. Siapa 100 ribu 100 ribu pun boleh minum. Allahumma salli ala Muhammad ya. 100 ribu, 1 juta boleh minum kalau Allah berkehendak nak berikan. Itu i'tiqad kita. Cuma khariqul adat lah. Perkara pelik mukjizat tu. Ni makan seperiuk je. Mari boleh makan. Sekampung boleh makan. Satu kampung boleh makan. Ambil tu. Mari pula ambil tak habis-habis. Bukan tak habis-habis, duk mari sedia ada. Itu kelebihan. Allahumma salli ala Muhammad. Demikian juga disebutkan air Zam-Zam kan. Ya, tak pernah kering-kering. Maksudnya walaupun mana orang minum dia tak habis-habis. Itu keistimewaan, kelebihan itulah tersendiri pada air Zam-Zam. Dan air yang paling baiklah dalam dunia. Baik. Insya-Allah kita habis sikit lagi. Mana dah tadi? Makanan segantang. Dan setengah daripadanya mengembalikan mata Qatadah yang sudah keluar biji matanya, mengalir ia pada pipinya. Insya-Allah. Ini bola mata ni tubik. Mari situ. Dia mana dia punya orang apa? Bracket dia. Bracket kita nampak. Mari tubik bracket. Dalam tepat dia tu, dia tak lekat lah. Dia keluar. Dia keluar. Dulu ni masa adalah seorang cikgu, dia masalah mata keluar. Kalau operate keluar. Dia bersambung lah, dia ada dia punya ni kan. Keluar. Ngeri juga lah tengok tu kan. Bila keluar tu. Dia tak ada apa keluar pasal dia dah ni kan apa nama tu. Ia tak lekat tu. Dia kira nak keluar, batuk sikit tom. Keluar. Tu. Tu dia operate okeylah. Macam-macam lah kan. Tu ujian Allah lah kan. Baik, mana keluar mengalir, bukan mengalir macam air. Mana keluar apa kita sebut? Terjuntai. Betul. Terjuntai tu kena aku bahasa tu. Kita tak tahu erti sangat. Terjuntai tu gitu. Kadang bahasa ni gitulah kan.
bahasa kita ni dikira kita pandai faham lah. Dia kata mengalir ada air kau dia. Tubik air kau dia. Adalah. Mana terjuntai gitu pada pipinya. Maka mengambil oleh tangannya yang mulia dimasukkan kepada matanya. Masuk ambil. Nabi SAW ambil mata tu tolong masuk. Buh balik. Buh balik tu lekat dah. Masuk kepada maka disapunya. Mana letak tadi tu adalah sapu. Tu kelebihan kan? Kemuliaan apa tu tangannya Nabi SAW. Keberkatan. Itu keberkatan ni kalau Nabi confirm lah ya, keberkatan daripada segala apa yang datang daripada Nabi SAW. Demikian juga keberkatan yang datang daripada para awliyaullah salihin. Ada keberkatan mereka. Dan baik itu disuruh kepada kita bila Allah SWT nak tahani anak, carilah ya, yang apa nama ni lah ya, para golongan apa soleh lah, tutu imam, para asatizah. Kerana ada keberkatan ya, pada mereka. Baik. Dengan keberkatan yang ada pada mereka itu, Allah SWT Muhammad, kita tak boleh nak hina tu. Kan? Pasal apa? Pasal Allah SWT Muhammad, para alim ulama ni, awliyaullah salih ni, mereka dekat dengan Allah. Ya. Pada waktu sepertiga malam mereka, Allah SWT Muhammad bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sentiasa melaksanakan, memperbanyakkan amal soleh, sehingga Allah berikan kemuliaan yang sebut karamah tu. Maka jadi baik pada ketika itu jua, dan terlebih cerah daripada dahulu dan tiada sakit selama-lamanya. Hak mata terjutai tadi ni, Nabi SAW tolong masuk balik dan sapu. Bacaan lah. Kita tak tahulah kan, Nabi baca lah, ada doa-doa Nabi doa. Kemudian bukan sekat lekat tu, bukan sekat molek tu tak tubik dah. Cerah daripada sedia kala sebelum tu. Tu barakah itulah. Dan setengah daripadanya menyapu Nabi SAW dengan tangannya akan betih Abi Rafi' dan seranya telah patah. Maka jadi baik pada ketika itu jua seperti tiada ada patah dahulunya. Patah di betih ni, kemudian Nabi SAW menyapu tangan pada bahagian yang patah tu. Macam mukjizat lah, mukjizat Nabi. Lepas tu tengok, tak ada apa. Itu tak ada apa dah, macam tak ada patah dah. Macam tak pernah patah macam tu. Kemudian sikit lagi, sebelum kita masuk pada pecahan-pecahan ni kan. Pecahan ni kita sambung, makna mukjizat ni bertemu lagi lah nanti. Dan setengah daripadanya mendoakan bagi Anas dengan panjang umurnya dan banyak hartanya dan anaknya, maka Allah seperti demikian itu. Anas bin Malik panjang umurnya. Dan setengah daripadanya dia ambil satu genggam pasir, maka dilontar pada muka seteru, maka jadi kalah seteru itu sebab masuk pasir itu kepada mata mereka itu pada hari perang Hunain. Dan setengah daripadanya dikaru oleh labah-labah pintu gua gunung Jabal Nur tatkala masuk Nabi sedang bakar dalam gua itu kerana menyembunyikan dirinya daripada kafir yang liga Nabi ketika berhijrah. Dikaru oleh labah-labah. Maksudlah Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam Jabal Nur ni. Masuk-masuk tu labah-labah tu buat sarang. Kemudian orang kafir yang liga Nabi, kejar Nabi, nak bunuh Nabi lah, orang Nabi berhijrah, tengok nak masuk ke Jabal Nur ni, pasal dia menjejaki Nabi ni masuk ke Jabal tu. Tetapi dengan sarang laba-laba ni menghilangkan, kita katakan, jejak tu. Jadi dia potong, tak ada ni dah ada sarang laba-laba, gua nak masuk ke mana sarang laba? Kalau masuk mesti sarang laba tu akan akan rosak lah. Ini adalah mukjizat lah. Lepas tu kita tak tanya, dah cepatnya laba tu buat sarang. Tak tanya, mukjizat. Tak tanya, bila mukjizat ni kharikul adat. Tak boleh fikir lah. Tak boleh guna logik akal. Tu. Dia mari tanya pula, ustaz, pelik lah ustaz.
Dah ada labuh tu buat. Memang pelik pun mukjizat. Tu. Saya tanya. Dan lain daripada yang tersebut itu, berapa banyak lagi mukjizatnya terdapat dihinggakan banyaknya. Maka Allah sekalian di Mekah itu menunjukkan benar dakwanya pesuruh Allah Ta'ala, dan benar pula barang yang dikhabarnya itu daripada Allah Ta'ala. Dan diketahui olehmu bahawa pekerjaan yang menyalahi adat itu 8 perkara. Jadi kita berhenti di sini, kita tinggalkan di sini dahulu untuk pecahan kepada perkara khariqul adat. Maka disebut dalam kitab Aqidatul Najih ini 8 pecahan. Biasa kita sebut 5. Tapi ada pecahan-pecahan yang lain lah, yang sebenarnya dalam satu kalau kita secara ringkas kita tengok 2 tu 5 tu kan, ke-5 sampai ke-8 tu ia duduk pada pecahan 5 tu ia duduk dalam satu bahagian yang kata 5. Tapi dipecah 8 tu kerana dikategorikan berlainan dia, tak ada masalah lah. Itu kategori-kategori. Dikategorikan hak ni istidraj, hak ni sihir, hak ni ihanah. Tu. Okey. Kemudian nanti ni insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan baca sambung dia pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ selesailah kita bicarakan beberapa contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang hissi, yang nampak dengan mata kepala, hak kelebihan tu. Al-Quran mukjizat maknawi. Okey, jadi pertemuan yang akan datang insya-Allah kita akan mengupas pula pecahan daripada khariqul adat. Mukjizat itu salah satu daripada khariqul adat. Cuma mukjizat ini khusus pada para anbiya wal mursalin sebagai tanda benar rasul. Sebagai benarnya rasul. Jadi Allah beri kelebihan mukjizat ni supaya Allah Subhanahu Muhammad, orang yang Nabi SAW, para anbiya mursalin dapat membenarkan kata-katanya dengan mukjizat. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan kita beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Sebelum tangguh, aku ada apa nak tanya soalan? Lama dah aku tanya soalan, tak buka soalan. Pasal 3, tapi tak buka soalan pun, jawab pun seminit tak ada jawab juga. Ni pun ni kan, tak apalah. Pasal PKPP ni pun 30 minit. Tak apalah, lepas habis PKPP tahun depan pula lah. Habis Disember kan, tahun depan pula lah kita buka soalan. Baik. Jadi demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alayka tawakkalna وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.